Ramadan yang merupakan Dr. Taha dan juga sahabat-sahabat yang setia berada di kita forum di sana dahulu. Dalam hujan renyai. Tak silap ingatan saya. Betul, bersama Tapi dengan Pia alhamdulillah. ni. Ya, alhamdulillah. Pada petang yang baik ini saya dapat bersama bukan dalam hujan tak terbaik. Tahun yang lepas terbaik pada tahun yang lepas. Tahun ini terbaik juga pada tahun ini. Saya rasa bahawa setiap Ramadan yang kita dapat ini bukan saya saja, tetapi semua di kalangan kita ni, setiap kali mana kita berpeluang untuk berRamadan, itu yang terbaik. Ya Allah telah bagi pada kita. Sebab apa saya sebut dia terbaik? Sebabnya ramai dah orang yang meninggal dunia sebelum masuk Ramadan ini. Kita alhamdulillah Allah bagi peluang untuk berRamadan. Maknanya kita terbaik. Kita berjaya melintasi. Apa saya sebut dia terbaik? Sebabnya kita berjaya untuk berada dalam bulan sebegini. Bulan yang kita tahu bulan ini merupakan bulan yang didoakan oleh Rasulullah, dan bulan yang di mana kita sendiri pun bila Rasulullah masuk saja bulan Ramadan ini, Rasulullah buat ucapan, qad ja'atkum syahrun mubarak, telah datang pada kamu satu bulan yang penuh dengan keberkatan. Rasulullah sebut demikian. Tuftahu lahu abwabul jannah, bulan di mana dibuka segala padanya pintu-pintu syurga Allah. Wa tughliqu abwabun nar, dan Allah tutup segala pintu-pintu neraka Allah. Lalu Rasulullah kaitkan satu lagi, wa suffidatis syayatin, dan digaris syaitan-syaitan yang ada. Kalau kita sebut doktor kan, kenapa Ramadan ini di antara Ramadan yang terbaik yang perlu kita rasa syukur dalam hidup kita. Kita dapat Ramadan ini. Antaranya yang kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia nak tunjuk sayang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak kurniakan kita Ramadan. Umat sebelum daripada ni mereka tidak diberi dan tidak ditonjolkan Ramadan. Umat-umat sebelum daripada ni mereka tak kenal pun Ramadan. Mereka kenal 4 bulan je yang masyhur di kalangan mereka. Bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram yang disebut dalam Quran. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. 4 bulan je bulan yang terkenal. Tapi Ramadan tidak dikenali. Bila Ramadan ini Allah tonjolkan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi khusus pada umat Nabi Muhammad Ramadan. Allah tonjolkan bulan ini tak masuk dalam bulan hurum, tapi bulan ini bulan umat Muhammad. Allah kurniakan pada kita satu ganjaran. Ramadan ini Allah jadikan, kenapa Allah buat demikian Ramadan pada kita ni? Jawabnya kerana umur kita tidak sepanjang umur umat terdahulu. Ni di antara sebab yang pertama. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS panjang dia 950 tahun. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi sebelum daripada ni ratusan puluhan tahun yang Allah jadikan, ratusan ribuan tahun yang Allah jadikan pada mereka. Manakala umur umat Muhammad Allah jadikan pendek je. Rasulullah sebut a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. Kalau kita perhati betul-betul Muaz, doktor kan, di mana dalam di kita 60 tahun hingga 70 tahun ni banyak ke amalan kita? Tak ada pun amalan terbaik kita. Dalam 60 tahun, 70 tahun ni sekejap je kita hidup. Kita hidup ni kalau dikira lah, masa kita berjalan, masa kita makan, masa kita bergerak, masa kita tidur, banyak mana dah kita buang. Kita tidur malam ni cukup dah. Cuba kira kita tidur tiap-tiap malam. Kita tidur tiap-tiap malam 6 jam hingga 7 jam setiap malam.
Katakanlah umur kita ni sampai 70 tahun. Agak-agak berapa lama kita tidur? Masa kita tidur, bukan kita masa kita buat ibadah. Kita tidur, ulama kira lebih kurang 20 tahun kita telah habiskan masa tidur. Tu baru tidur malam. Tak kira lagi tidur depan handphone. Tak kira lagi tidur dalam majlis ilmu. Tak kira lagi dalam hidup kita ni. Kita tidur dalam hidup kita ni, masa kita banyak kita buat. Lalu Allah, dia nak suruh kita berjaya menandingi amalan umat terdahulu. Allah jadikan Ramadan. Allah jadikan Ramadan. Macam mana Allah jadikan Ramadan? Allah package-kan Ramadan ini. Allah tak jadikan Ramadan ni dengan puasa je. Tetapi Allah package-kan Ramadan ni, kalau kita tengok, dia lebih daripada package rancangan Perdana Menteri yang umum tu. Tidak. Dia merupakan package yang paling terbaik yang Allah jadikan dalam Ramadan. Satu Ramadan, kita jangan nampak puasa je, jangan. Tetapi kita kena nampak package-package yang terdapat dalam Ramadan. Package apa yang terbaik yang Allah jadikan dalam bulan Ramadan ni? Di antaranya Allah jadikan dalam package Ramadan ni malam Lailatul Qadr. Malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr ni Allah sebut khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Ini di antara package yang terbaik yang Allah bagi pada bulan Ramadan ini. Lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Maknanya apa dia? Bila kita masuk Ramadan, jangan kita nampak siang hari je. Tetapi kita nampak malam hari yang hebat. Malam-malam yang hebat. Orang kita malam dia buat apa? Malam-malam Ramadan. Malam Ramadan layari internet. Bulan musim PKP macam ni. Bulan Ramadan buat apa? Makan colek dia. Dalam diri dia. Dalam bulan Ramadan, kita ni malam-malam kita borak, kita rugi pada kita. Tapi kita kena nampak Ramadan, malam yang kita kena dapatkan malam Al-Qadr. Bermula daripada maghrib sampai pada subuh esok. Bermula daripada maghrib tu, kita dapatkan satu malam je kita dapat. Malam Al-Qadr. Sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Malam tu katakanlah kita baca Quran. Maknanya kita sedang baca Al-Quran selama 83 tahun dalam hidup kita. Malam tu kita ni bangun tahajud malam. 83 tahun kita sedang bangun tahajud malam. Buatnya malam tu kita buat kuih raya, 83 tahun buat kuih raya. Maknanya pada diri kita. Malam-malam kita ni dia diajar supaya kita dapatkan malam Al-Qadr. Memburu malam Al-Qadr dipanggil demikian. Ini dipanggil menjadikan diri kita ni, Allah jadikan Ramadan yang terbaik. Katakanlah dalam hidup kita ni Allah kurniakan pada kita peluang kita dapat malam Al-Qadr sebanyak lebih kurang dalam hidup kita 20 kali je ataupun 10 kali je malam Al-Qadr. Sepanjang kita hidup ni doktor, katakanlah kita hidup ni sampai 70 tahun. Allah bagi 10 kali je pada kita malam Al-Qadr. Peluang kita dapat malam sebut. Maknanya umur kita 830 tahun. Kita sedang beribadah pada Allah. Buatnya Allah bagi pada kita dalam hidup kita ni, kita dapat 20 kali, maknanya 1660 tahun. Kita dah berjaya dah menandingi amalan-amalan umat terdahulu. Tengok cara Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Ini sebab yang pertama. Ramadan jadi terbaik pada kita. Yang kedua, Ramadan ni jadi terbaik pada kita kerana kita sehingga kita mendapat anugerah fitrah pada hari raya Aidilfitri. Itu satu cara yang kita kena faham pada diri kita. Kerana hidup kita ni tak ada orang tak buat dosa. Saya tak tahulah, mungkin doktor orang yang terjaga dan Muaz orang yang terbaik di kalangan kita. Tapi saya sendiri, hidup kita ni, hidup saya ni saya rasa ada je dosa yang kita buat. Tak dosa zahir kita buat dosa. Kita kan senang je pagi-pagi bangun celik mata, tengok muka kawan-kawan kita, kita pun tengok hidup lagi mamak ni kita sebut. Dalam hati kita tak sebut pun kat luar. Tidakkah itu di satu dosa yang kita sedang buat dalam hidup kita? Pandangan mata kita, kan doktor cerita tadi, bagaimana puasa orang yang hebat. Dia jaga pandangan mata dia.
Dia jaga pendengaran telinga dia. Dia jaga hati dia. Hati dia ni dia jaga. Nak jaga hati ni tak ramai orang boleh jaga hati. Bila Allah nak suruh kita jaga hati? Ramadan. Ramadan ni Allah nak suruh jaga hati dan bersih hati kita. Bagaimana Allah nak suruh bersihkan hati kita? Allah suruh kita tahan makan. Jangan makan di antara subuh sampai pada maghrib. Subuh sampai maghrib ni, kenapa Allah suruh kita tahan makan? Jangan makan. Dengan tujuan nak suruh pada diri kita ni bersihkan hati. Kalau kamu makan, kamu tak bersih hati kamu. Susah kamu nak bersih hati kamu. Selain daripada nak bersih perut kita, nak bersih anggota badan kita, nak jadikan diri kita ni semakin berenergi dalam hidup kita. Allah dia nak suruh kita ni bila masuk Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Tujuannya apa dia? Ni nak jaga hati manusia. Hudan linnas. Allah sebut, bila aku turunkan Al-Quran, aku nak suruh kamu ditunjuk jalan. Jalan hidup kamu ni dibimbing daripada Al-Quran Karim. Wa bayyinatin minal huda. Bila diturunkan Al-Quran, kamu jelas petunjuk Allah. Bila kamu dengan Al-Quran, kamu baca Al-Quran, bila hidup kamu sentiasa dengan Al-Quran, segala benda hidup kamu dengan Al-Quran, wa bayyinatin minal huda. Jelas petunjuk Allah dalam hidup. Ini cara pada diri kita. Wal furqan. Dengan Al-Quran juga, dia membezakan diri kami. Kamu boleh tengok orang yang hidup dengan Al-Quran dengan orang yang tak hidup dengan Al-Quran. Beza terus. Ya. Anak kita yang menghafal Quran dengan anak yang tak menghafal Quran. Cuba letak sebelah-sebelah. Kita letak. Ya. Nampak terus. Yang menghafal Quran, Allah jadikan dia beza perangai dia. Yang tak menghafal Quran, perangai dia beza. Allah jadikan Al-Quran ni wal furqan dia panggil. Bila masanya? Ramadan. Ramadan ni Allah jadikan bagi pendosa-pendosa, kamu minta ampun pada Allah. Kamu bersihkan jiwa kamu. Bagaimana? Sampai kita tak pernah dengar hadis Rasulullah cerita, Allah turun sampai ke langit dunia kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Allah turun sampai ke langit dunia. Disebut dalam hadis kursi cerita tentang demikian. Sampai Allah sebut dalam hadis kursi ni, mana-mana orang yang minta dengan aku akan penuhi permintaannya. Mana-mana orang yang berdoa pada aku akan istijabkan doa dia. Mana-mana orang yang minta ampun pada aku akan ampunkan dosa-dosa dia. Allah sebut, sampai bila ni Allah sebut pada malaikat. Malaikat pergi cari, pergi dengar. Mana orang yang bangun malam-malam menangis teresak-esak. Kamu pergi tengok. Aku akan perkenankan. Dia minta tersebut. Benda yang diminta tu aku akan bagi. Benda yang diminta. Bukan sekadar yang diminta. Yang dia puasa siang hari tu, Allah kata, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa tu dia buat untuk aku sendiri yang tolong balas. Puasa ni satu amalan yang Allah jadikan satu ibadah yang tidak ada nilai ganjaran. Semayang berjemaah nampak 27 kali ganda. Semayang kita pergi buat haji, kita buat ibadah umrah misalnya contoh. Ada ganjaran dia. Ada kadar-kadar dia. Tapi puasa tak. Puasa Allah tak sebut. Allah kata, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Dia puasa untuk akulah yang balas banyak mana pun. Boleh jadi puasa anak kita jauh lebih baik daripada kita. Boleh jadi demikian. Boleh jadi puasa Muaz jauh lebih baik daripada saya. Dalam hidup kita ni, kita tak tahu puasa kita ni kerana Allah lah yang membalas. Tujuan apa Allah nak balas ni? Allah nak suruh bersih dosa. Lalu Allah jadikan Ramadan. Kalau Allah tak buat Ramadan, orang kita tak sedar diri. Orang kita ni masih melalak dengan dunia ni. Masih lagi sibuk dengan kehidupan dunia ini. Orang kita dia kalut dengan virus COVID-19. Dia tak kalut dengan jahatnya syaitan. COVID-19 tu tak nampak kan? Syaitan pun tak nampak juga. Sama-sama tak nampak. Kenapa orang kita takut dengan COVID-19 tapi dia tak takut dengan syaitan? Tengok. Allah jadikan COVID-19 dengan Ramadan ni sekali nak ajar. Kamu kena faham lah.
Bukan bukan kamu kena takut dengan COVID-19 je. Kamu kena jaga penjarakan kamu supaya tak berlakunya virus ni kena pada kamu. Tapi kamu kena jarakkan juga diri kamu dengan syaitan. Kamu jarak dengan COVID-19, dengan syaitan kamu tak jarak. Pada apa kamu demikian? Dipanggil demikian. Dalam hidup kita ni, cara Allah dia jadikan Ramadan ni untuk mengembalikan balik dalam hidup kita. Dua. Yang ketiga, kenapa Ramadan ni dianggap terbaik pada diri kita? Untuk membetulkan hidup kita dan matlamat dalam hidup kita. Kalau Allah tak buat Ramadan, tak betul jalan hidup kita. Kita ni akan terseleweng jalan hidup. Allah jadikan Ramadan. Bila Allah jadikan Ramadan, Allah nak suruh bagi tahu pada kita, fokus. Hidup ni mesti berfokus. Jangan hidup ni nampak dunia, tetapi hidup ni biar nampak akhirat. Segala benda yang kamu buat biar nampak akhirat. Segala benda yang kita lakukan biar nampak akhirat. Macam kita keluar zakat fitrah. Kalau nak kira, dia panggil zakat fitrah tu tak padan lah. RM7 je kita keluar zakat fitrah. Dibandingkan dengan kita makan. Tapi kita jawab, walaupun zakat fitrah tu, kita keluarkan zakat fitrah RM7, dia mewakili setahun yang kita makan. Pada diri kita. Dengan tujuan apa? Nak suruh, walaupun RM7 kita keluar, ataupun RM10 kita keluar zakat fitrah ini, tapi sebenarnya dia dengan tujuan apa? Nak suruh kita di akhirat nanti, kita tak tertanggung beban. Bila kita bangun di akhirat nanti, tak ada bebanan yang terpikul di belakang kita. Tak ada dosa-dosa yang kita ni yang menyebabkan senang je kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga dengan bila kita dalam bulan Ramadan ni, kita nampak akhirat je. Bersedekah, kita digalakkan bersedekah. Bila kita bersedekah, jangan kita nampak kita masuk dalam tabung tu. Jangan. Tapi bila kita bersedekah, masuk je dalam tabung tu jatuh ke akhirat terus. Itu cara kita fikir. Jangan kita fikir jatuh dalam tabung, bunyi ting-ting misalnya jatuh. Dalam kita dengar demikian, kita pun kata sikit je kita sebut demikian. Tak. Kita kena ajar pada diri kita. Bila kita masuk dalam tabung tu, di akhirat nanti kita jumpa balik yang kita masuk dalam tabung. Lalu diajar Ramadan ni, berbuat baiklah walaupun orang tak puji. Jangan berbuat jahat walaupun orang tak keji. Pada diri kita. Kena ingat pada diri kita demikian. Berbuat baiklah walaupun orang tak puji. Orang tak puji pun, kerana yang baik yang kita buat tu, balik semula pada diri kita. Dalam hidup kita. Yang kita buat jahat, walaupun orang tak keji, balik semula pada diri kita juga. Manfaat apa kita buat jahat pada orang? Ataupun kita tak suka dengan orang tu, kita marah pada orang ni dan sebagainya. Manfaat apa kita dapat? Cuba tanya pada diri kita. Manfaat apa yang kita dapat daripada hasil kita bertengkar dengan orang? Hasil daripada kita tak tegur siapa dengan orang. Manfaat apa kita dapat? Semua benda-benda tersebut, dia balik semula pada diri kita. Yang kita buat baik, manfaat untuk diri kita. Yang buat jahat tu, buruk pada diri kita. Semua benda yang tu, dia akan balik semula pada diri kita. Ramadan, Allah suruh kita betulkan balik. Alignment kita ni dah goyang. Sebagaimana tayar kereta kita, dia goyang. Kerana lama sangat jalan ni. Demikian Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi pada kita ni, nak suruh betul balik alignment tayar kereta kita ni, hidup kita ni, Allah jadikan Ramadan. Dengan tujuan untuk, bila Allah jadikan Ramadan ni, betul, jalan pun lurus je jalan hidup kita untuk menuju sampai akhirat Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Zaki atas pencerahan tentang bilakah Ramadan terbaik. Dan seperti mana kata Ustaz, dan setiap Ramadan itu adalah Ramadan yang terbaik atas asbab 3 faktor yang telah diberikan oleh Ustaz sebentar tadi. Jadi sukalah saya nak quotekan sedikit apa yang Ustaz sampaikan tadi, iaitu berbuat baiklah walaupun orang tidak memuji kita, dan janganlah kita berbuat jahat meskipun orang tidak puji perbuatan kita tersebut. Jadi insyaAllah kita teruskan kepada round yang kedua. Soalan kepada panel pertama kita, Dr. Taha. Agak-agak kita ni ada berapa round? 10 round ke doktor? 2 je. 2 je. Saya dah bagi tahu dia orang tadi lama-lama. Kita tengok fokus. Saja je saya tanya. InsyaAllah Ustaz. Silakan.
Kalau Ya, 10 ya. orang saya dah pergi berbuka Ustaz. Ya, insyaAllah. Jadi round yang kedua kepada Ustaz Dr. Taha. Kita tahu seperti mana Dr. Taha telah berikan tadi tentang definisi beberapa jenis puasa ataupun beberapa jenis Ramadan itu sendiri. Tetapi Doktor, bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang kita ada sekarang ni ditambah dengan PKP dan sebagainya, PKPB, bagaimanakah nak menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik sebagaimana yang didefinisikan oleh Doktor tadi. Silakan Doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan tersebut, sebenarnya bila kita sebut tentang terbaik, macam mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala memberi kehidupan kepada kita di dunia ini sebagai ujian, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapa di kalangan kamu, ahsanu amala, amalannya yang terbaik. Sebab tu saya ingat ada beberapa ulama sedang berbincang, kenapa Allah Ta'ala tak sebut aktsaru amala, kenapa Allah Ta'ala tak sebut dalam hidup ni Allah Ta'ala nak lihat amalan yang terbanyak. Kerana di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kualiti adalah benda yang lebih penting berbanding dengan kuantiti. Betul tak Ustaz Dusuki? Ya. Mana benda yang paling penting adalah kualiti. Jadi kalau saya nak kongsikan kepada rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di Yosh My Fun Action ni, Ramadan yang terbaik itu tidak lain tidak bukan mestilah ada kualitinya. Ada kualitinya, dan kualiti itu kita dapat lihat dengan pengisian. Apakah yang kita dapat diisi? Macam Ustaz Dusuki sebutkan tadi, apakah package-package yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini? Macam kita tahu ada dua potong hadis yang sangat popular, iaitu yang pertamanya man shama ramadana imanan wahtisaban. Yang keduanya adalah man qama ramadana imanan wahtisaban. So yang pertama shama, yang keduanya qama. So shama ini yang memberi erti kata berpuasa, itu adalah perkara yang kita lakukan tatkala cahaya matahari masih ada. Cahaya matahari masih ada daripada subuh hingga ke maghrib nanti, itu dipanggil sebagai as-sawmu. Tetapi man qama ramadana, benda yang dikaitkan dengan qiyam, itu adalah benda yang berlaku selepas matahari tidak ada lagi, iaitu selepas waktu maghrib, yang dikaitkan dengan sama ada solat tarawih dan juga qiyamul lail di malam hari yang dikaitkan dengan solat tahajud. Maka kita sebagai orang yang sedang berpuasa, hendaklah kita melihat setiap saat, setiap minit daripada bulan yang kita lalui, bulan yang mulia. Yang mana Ustaz Dusuki sebutkan hadis tadi bahawa kenapa bulan ni mulia? Tidak lain tidak bukan kerana pintu syurga telah dibuka, pintu neraka telah ditutup, dan syaitan-syaitan telah pun diikat dan dirantai dan dicampakkan di suatu tempat. Maka kita perlu isi, dan cara nak mengisinya menjadi lebih mudah kalau kita ada jadual. Ini yang sebenarnya kata kunci yang saya nak kongsikan sekarang ini adalah jadual. Bagaimana kita sebagai seorang individu, kalau kita tidak ada jadual pekerjaan, maka pekerjaan kita cacar merbab. Hatta macam Ustaz Dusuki yang memiliki beberapa buah madrasah, di madrasah beliau untuk para pelajar yang menghafaz Al-Quran ada juga jadual, bangun pukul berapa, makan pukul berapa. Ini untuk memastikan supaya pelajar-pelajar ini terurus, dan setiap minit ataupun setiap saat dalam kehidupan mereka dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin. Begitu juga saranan saya buat para penonton Facebook Live di My Fun Action ni adalah untuk anda menyediakan jadual peribadi. Dan hakikatnya kalau kita membina jadual ini tidak disebutkan sebagai benda yang baharu ataupun benda yang tak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Kerana berkaitan jadual, Allah Ta'ala sendiri pernah sebut di dalam Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah ditentukan ke atas orang mukmin mauquta, pada masa-masa tertentu. Jadi mauquta yang berasal daripada perkataan al-waqtu memberi erti kata jadual penyusunan waktu.
Jadi kita sebagai umat Islam, kadang-kadang kita sebagai anak muda, saya mewakililah anak-anak muda, taklah berapa muda sangat saya ni Ustaz. Rasa muda lah Ustaz. Model lagi tu. Muda lagi. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. Jadi saya nak mewakili anak-anak muda. Anak-anak muda perlu ada jadual. Contohnya, bila kita bangun sahur, apakah jadual kita? Bukanlah kita bangun sahur tu sekadar melahap, memakan dan mungkin kita tidur balik. Tak. Bila kita bangun sahur tu, mungkin kita boleh bangun awal. Contohnya, kita tetapkan terus. Kalaulah azan katalah 5.43 pada hari ni, ada jam depan tu dia tulis 5.43 subuh. Kita boleh bangun 4.43, 1 jam sebelum azan. 15 minit pertama mungkin kita isi daripada wudu, gosok gigi dan terus kita solat tahajud. Kemudian di hujung selesai solat tahajud tu kita tutup dengan solat witir 1 rakaat ataupun 3 rakaat, terserah. Kemudian ada masa tambahan tu baru kita makan. So dengan itu ramai orang tak sedar bahawa waktu sahur ni adalah bersamaan dengan waktu tahajud. Dan waktu tahajud adalah waktu mustajabud doa. Apa yang kita doakan, insya-Allah Allah pasti dan pasti akan kabulkan. Tapi kita sebagai anak muda kadang-kadang bangun, tengok pergi dapur, ada apa? Ada Coco Crunch. Makan Coco Crunch. Ada apa? Ada makanan lebihan-lebihan yang buka puasa semalam Ustaz. Pizza Hut, tak habis. Makan Pizza Hut. Tengoklah sekali tak ada Maggi in a cup. Letak air dalam Maggi in a cup, makan. Dia tak tengok jam pun. Dia makan, boom, tidur. Jadi soalannya sekarang kepada orang-orang seperti ini, insya-Allah, dia bersahur tapi ada kebarangkalian besar, tahajudnya terlepas, witirnya terlepas, solat 2 rakaat sunat sebelum subuh pun terlepas, which is Allah Ta'ala kata solat sunat 2 rakaat qabliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan juga dia terlepas solat fardu subuh 2 rakaat. So 4 jenis solat dia terlepas, yang mana dia dah bangun dah. Betul Ustaz? Dia dah bangun dah, dia dah sedar dah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, walaupun syaitan tak ada, tapi getaran syaitan tu masih berbaki, rentetan daripada 11 bulan bersahabat dengan syaitan. Maka dia autopilot. Syaitan tak ada pun dia boleh autopilot, maka rugi dan rugi. Dan ini, rugi ini boleh dielak kalau kita ada jadual yang solid. Bangun pukul berapa, dan dalam jadual itu selain daripada sahur, saya nak solat tahajud, saya nak solat witir, saya nak solat qabliyah 2 rakaat, saya nak solat subuh. Dan kemudian lepas subuh, saya tidak mahu menghukum, tetapi mungkin saya lihat diri saya sendiri, kalau saya tak disiplin, biasanya lepas subuh tu baca ayatul kursi, baca doa sikit, boom. Terus orang sebut Ustaz, watakungfu, landing time. Piramli sebut kan. Dia jadi landing time terus. Jadi benda-benda itu, dan nikmat tidur selepas bangun tidur. Dia tidur malam nikmat lain. Tapi tidur dah bangun tidur balik. Itu Ustaz, itu kalau tidur 10 minit pun nikmat dia subhanallah. Macam dah sampai pintu syurga Ustaz. Jadi kita nak elak kita nak elak supaya kita tidak tertidur selepas subuh. Nombor 1, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut waktu yang paling barakah burika lana. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut bahawa umat aku pernah diberi keberkatan di waktu pagi. So apa segala pekerjaan yang kita buat di waktu pagi, sama ada kita seorang student, kita nak study, kita seorang usahawan online, kita nak follow up dengan customer kita, mungkin kita seorang guru, kita nak buat persediaan nota untuk catatan nak mengajar. Jadi waktu subuh, selepas subuh itu adalah waktu otak kita paling fresh, otak kita kosong, malam tadi dah cas bateri, itulah waktu paling berkah untuk kita buat segala benda dalam seharian kita. Tapi 1000 kali sayang lagi sekali, kita terlelap dan kita tidur, dan besar kemungkinan akan tidur paling kurang pun sejam. Bila dah bangun tu, wallahi saya dapat boleh bagi testimoni lah. Kalau tidur lepas subuh, bangun dalam pukul 8-9 tu, dia punya aura tu dah tak ada Ustaz. Dia dah jadi macam lemau, dia jadi macam malasnya. Dan kemalasan ini akan membawa sepanjang hari. So kita boleh bayangkanlah apakah situasi Ramadan kita kalau paginya sahaja kita dah bermula dengan kemalasan.
Dan malas ini adalah satu sifat yang Allah Ta'ala begitu benci dan Nabi SAW begitu benci, di mana Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli, menandakan bahawa Nabi SAW benci ataupun tidak sukai penyakit ataupun sifat malas ini. Jadi kita kena elak daripada sifat malas. Jadi boleh susun jadual. Lepas bangun subuh, saya sarankan kepada yang tak ada idea, kepada anak-anak muda yang tak ada idea, saya sarankan baca Al-Quran. Sebab macam Ustaz ada sebut tadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kalau tak silap saya ada Quran sebelah sini, ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut bahawa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukan sekadar kita nak membaca, tapi kita nak memahami terjemahannya dan yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita. So kepada rakan-rakan Yosh My Fun Action, baca Quran. Dan baca Quran, cara nak disiplinkan diri, set masa. Nak baca berapa minit. Biasanya kita kata nak baca berapa muka surat, tapi bila baca berapa muka surat tu, orang kira 1, 2, 3, dia jadi malas, dia jadi slow. Jadi saranan saya untuk anak-anak muda, set berapa minit. Mulakan dengan 5 minit. Tak kisah, dapat setengah muka surat, dapat 20 baris, dapat 30 baris, set berapa minit. So contohnya esok, saya set lepas subuh, saya nak baca Quran 5 minit. Biar sikit tapi tiap-tiap hari. Biar sikit tapi ada istiqamah. Habis baca Quran, kita keluarkan buku kita, buku nota. Sebab tu kena penting ada buku nota dan kita tulis apakah doa-doa yang nak diminta. Apakah doa-doa yang nanti bila berbuka puasa. Bila waktu berbuka puasa pun mustajab doa. Tapi kita kadang-kadang bila waktu berbuka puasa, kita buka TV3, kita buka Astro, macam-macam Astro lah kan. Astro Ria, Astro Prima, Astro Warna, segala Astro dia belanja kan. Nak Ustaz sempena PKP ni, semua channel dah dibagi free. Nak memastikan semua orang duduk di rumah. Dan ada kawan pernah bagi tahu, Astro ni bermaksud Astro, A-S-T-R-O. A alat, S syaitan, T tipu, R ramai, O orang. So Astro ni ada orang kata dia punya mukhaffaf kepada alat syaitan tipu ramai orang. So kita kena berjaga-jagalah. So dalam itu banyak benda-benda yang lara. Jadi dia jadi kita nak tengok TV tu Ustaz, saya rasa sebab kita tak tahu nak doa apa masa berbuka puasa kan. Yang kita tahu, ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa isteri aku, ampunkan dosa ibu dan ayah aku. Boom, lepas tu jam. Doa apa? Doa dapat 8A, dah tak belajar SPM dah belajar universiti kan. Nak doa keberkatan kerja, dah kena pecat daripada kerja. Jadi dia tak tahu nak minta doa apa-apa. So saranan saya untuk anak-anak semua di luar sana, kawan-kawan di luar sana, keluarkan buku, tulis. Apa yang aku patut minta daripada Allah? Okey, minta untuk anak yang soleh. Anak aku yang sedang hafaz Quran, ya Allah pemudahkan dia menghafaz Quran. Isteri aku yang sedang mencari kerja, ya Allah pemudahkanlah dia mencari kerja. Aku yang sedang bekerja, ya Allah berkati dan halalkan rezeki aku. Ibu aku yang sedang sakit, ya Allah berikanlah kesihatan kepadanya. Ayah aku yang sedang menjalani pembedahan. Kita tulis satu-satu. Baru catatan nota ni, bila nak buka puasa, buka, baca je. Baca. Time tu kita baca habis ulang lagi. Baca habis ulang lagi. So dengan cara ini, kita akan ada benda nak diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana juga satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah daripada aku, nescaya aku memperkenankan. Manusia kalau janji boleh tipu, boleh kona, kan? Mak ayah janji pun kadang-kadang dia boleh kona juga. Tapi Allah kalau berjanji, Allah Ta'ala tidak akan menipu. Allah dah kata, doa aku akan tunaikan, doa aku akan mustajabkan, maka kita mintalah, ambil peluang. Dan Masya Allah, macam Ustaz Dusuki sebut, bulan Ramadan ni memang Allah Ta'ala bagi bulan untuk kita mengkodokkan usia kita yang pendek ni. Mintalah segala apa nak minta, Allah Ta'ala pasti beri. Sama ada Allah Ta'ala bagi sekarang, tak pun Allah Ta'ala simpankan sebagai bekalan di akhirat, tak pun Allah Ta'ala jadikan dia sebagai perisai di dunia kita daripada bala bencana. Dan sebelum saya kembalikan kepada saudara saudara pengurusi majlis, ingat ya, khususnya kepada wanita, kepada remaja-remaja, tolong berpuasa
tapi pada masa yang sama jaga aurat. Janganlah kita sempena berpuasa ni kita masih lalai dengan TikTok. Kerana TikTok ni banyak video yang pelik-pelik, dan juga di Instagram juga. Di Instagram kadang-kadang kita pakai tudung, wanita-wanita di luar sana kita pakai tudung, tapi kita mendedahkan bentuk dada kita, kita pakai lipstick yang tebal-tebal, buat mulut muncung, itu menggairahkan kita menjadi mesin pencetak dosa. Mesin pencetak dosa untuk lelaki di luar sana. Dan Allah Ta'ala akan menyalahkan kita kerana kita yang menyebabkan orang lain mencetak dosa-dosa mereka. Jadi tolong jaga akaun Instagram anda, tolong jaga akaun TikTok anda, supaya ini adalah latihan lepas bulan Ramadan ni dah tak ada lagi. Kerana perintah Allah Ta'ala bukan untuk memakai tudung, perintah Allah Ta'ala adalah untuk menutup aurat. Dan khususnya tolong jangan kita jadi munafik. Ketika bulan Ramadan pakai tudung, habis bulan Ramadan kita tanggalkan tudung. Malu 1000 kali malu. Malu 1000 kali malu. Kita tidak menipu orang lain kecuali kita menipu diri kita sendiri. Dan kepada rakan-rakan yang lain juga peringatan, tidak guna kita berpuasa kalau kita tidak jaga sembahyang 5 waktu. Ustaz, saya sejujurnya saya tengok masa buka puasa dengan rakan-rakan, bukan kita nak lihat keburukan. Buka puasa best, tapi buka puasanya sampai sejam. Sehingga maghrib dah dah isyak. Maghrib tu jamak dengan isyak, Ustaz. Dia kata solat jamak tamam. Bukan jamak kosong, Ustaz. Jamak tamam. Jadi nasihat juga kepada rakan-rakan, tolong jaga solat, khususnya solat fardu maghrib kerana masanya sangat singkat. Itu sedikit sebanyak. Ini semua nasihat untuk diri saya sendiri. Kerana saya rasa saya pun banyak dosa. Dan itu untuk diri saya sendiri, dan saya kembalikan kepada rakan pengurusi majlis MAS. Ya, baik. Jazakallah dan kepada Dr. Taha. Jadi betul lah kan apa yang Dr. Taha katakan. Kunci kepada menjadikan Ramadan terbaik itu adalah planning ataupun jadual itu sendiri. Jadi suka saya nak memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esok, iaitu hari kiamat. Jadi memang Allah urge kita untuk planning, rancang apa yang kita nak lakukan supaya kebaikan kita di hari esok. Jadi insyaAllah sama-sama kita mula membina jadual untuk Ramadan kita, dan pastinya berdisiplin mengikut jadual tu yang lebih penting. Janganlah cuma jadual tu ditampal di mana-mana tapi tidak diikuti. Jadi insyaAllah kita terus kepada soalan kepada forum kedua kita. Yang pertama mengatakan bagi Ustaz setiap Ramadan itu adalah Ramadan yang terbaik untuk Ustaz. Jadi soalannya adalah bagaimana dan apa usaha ataupun motivasi yang Ustaz boleh berikan supaya kita sentiasa kekal konsisten untuk menjadikan setiap Ramadan yang kita berpeluang untuk dapat ni sebagai Ramadan yang terbaik buat kita. Jadi mungkin Ustaz ada kata-kata motivasi ataupun usaha amalan yang Ustaz sendiri lakukan untuk menjadikan kita kekal konsisten sebagai Ramadan yang terbaik. Jadi silakan Ustaz. Saya perhatikan di antara perkara yang perlu kita sentiasa bermotivasi pada diri kita dengan amalan-amalan baik ini ialah yang pertama dalam hidup kita ni, kekalkan membaca Al-Quran berterusan. Di antara perkara yang boleh menjadikan diri kita sentiasa bermotivasi. Maknanya dalam hidup kita jangan terbaik ialah Al-Quran. Al-Quran ni sentiasa dalam hidup kita ni, kita tidur, berjalan, makan, minum, semuanya hidup kita dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang jawab, dia kata, Ustaz, saya ada masa tak boleh baca Al-Quran.
saya sebut kalau tak boleh baca Quran ialah zikir. Ya. Zikir dengan zikir-zikir yang maksur yang datang daripada Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan mereka baca zikir-zikir ini menjadikan motivasi yang hebat dalam diri seorang. Zikir ni dalam diri kita menyebabkan kita rasa indah segala perjalanan hidup kita. Sama ada kita dalam keadaan susah ataupun lebih rugilah pada kalian di waktu mana kalian dah tak boleh puasa. Jadi kalian ambillah peluang untuk berzikir. Zikir-zikir subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikat warruh. Ni kalimah-kalimah yang Rasulullah sebut dalam bulan-bulan Ramadan sebegini. Rasulullah sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataupun paling tidaknya selawat Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni peluang. Ni dah tak puasa, makan depan orang puasa pula tu. Ceritanya jadi demikian. Yang ni satu kesilapan pada diri kita. Kalau kita nak kekal bermotivasi, mukminin, doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Ini Rasulullah ajar demikian. Kita baca doa-doa sebagaimana yang diajar oleh doktor sebentar tadi. Kita sebut Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ni doa-doa ni kita boleh baca pun di kalangan kita. Ni dalam hidup kita ni, doa ni jadi kekuatan dalam hidup seorang. Saya di antara perkara yang saya tak tinggal dalam diri saya ialah doa. Tengah bawa kereta baca doa. Daripada kita sibuk dengan yang lain, baik kita baca doa. Bawa kereta tu, sambil-sambil kita bawa kereta tu, kita boleh tengok. Kita boleh tengok pemandangan, kita baca doa. Pada diri kita remuk perasaan kita. Dia kata luahkan perasaan. Cara orang motivasi. Cara orang motivasi dia suruh melaung kuat-kuat. Dia bagi pada mereka kata bertempik sekuat mungkin. Pergi tempat-tempat tepi air terjun, kamu raungkan diri kamu. Kamu buat macam-macam cara, kamu menyebabkan dada kamu jadi lapang. Islam tak ajar demikian. Islam dia ajar, kalau dalam hidup kamu ada masalah, kamu mengadu pada Allah. Angkat tangan kamu. Kamu sebut pada Allah. Bila kamu sebut pada Allah, jiwa kamu menjadi kuat. Kamu yakin kamu ada Allah dalam hidup. Bila kamu ada Allah, pedulikan terhadap orang yang apa saja celaan orang, apa saja caci maki orang dan sebagainya. Itu tiga. Yang keempat, kita perlu mendapat sahabat-sahabat yang sentiasa memberi sokongan pada kita. Sahabat-sahabat. Yang bersahabatlah dengan orang-orang saleh. Duduk dalam majlis-majlis sebegini. Walaupun saya tahu yang duduk depan majlis ni, ramai yang terbaring je. Ada yang dalam keadaan menginsut, ada yang tersandar tepi dinding, ada yang macam-macam cara kan. Ada yang letak handphone jauh-jauh. Tapi dia dengar. Tapi dalam suasana ni, dia akan jadi, dalam dia dengar tersebut, dia akan masuk. Lama-lama masuk. Sebab tu Allah ajar dalam Islam, fazakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Kamu bagi peringatan. Kamu ulang. Bila kamu ulang, mahu manfaat pada orang mukmin. Orang mukmin ni, bila dia bersahabat sesama mukmin, jiwa dia tu jadi kuat. Ramadan kita ni, kita tengok orang buat amal ibadah kan. Kita tengok malam-malam pukul 3 pagi orang dah buat live. Bangun tahajud misal contohnya. Kita tengok, ya Allah orang ni pukul 3 pagi dah bangun tahajud. Kita ni
Kenapa kita tak boleh jadi macam dia? Kita kan, kita dengar orang pukul 4 pagi menangis teresak-esak. Menangis teresak-esak. Sekarang kan orang menangis pun buat live kan. Nak sebutnya dalam dunia kita. Tapi tak apalah. Kerana dia buat kebaikan untuk ditiru, dia panggil. Untuk dijadikan kita ni berlumba. Fastabiqul khairat. Kita berlumba untuk nak buat benda yang baik. Sebab tu timbul isu macam saya dulu pun nak buat macam kamu buat. Fana imahi, kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, kalau kamu sembunyi dan kamu bagi pada senyap-senyap pada orang-orang miskin ni, fahuwa khairul lakum, tu pun terbaik pada kamu. Maknanya Islam ni dia nak suruh kita ni sentiasa tanafus, sentiasa bermotivasi. Macam mana kita nak motivasi diri kita ni? Tengok orang soleh. Tengok orang-orang soleh. Orang soleh tu macam mana cara hidup mereka. Bermotivasi kan kita. Tengok sekarang bagaimana motivasi orang soleh. Saat sekarang kita bincang ni kan, Ustaz Ismail Kamus sedang sakit. Datuk Ismail Kamus sedang sakit. Yeah. Cuba sebelum daripada ni, semua ni menjadikan diri kita bermotivasi. Bagaimana cara untuk kita dapat demikian bersahabat dengan orang soleh? Macam mana sahabat ni? Kita kata, macam mana nak bersahabat dengan orang dah meninggal dunia? Ustaz, dah mati, dah meninggal dunia. Baca kitab-kitab mereka. Yeah. Baca buku-buku karangan mereka. Dengar kuliah-kuliah mereka. Zaman kita ni, kita ada YouTube misal contohnya. Kita boleh dengar balik yang dia mengajar waktu mana dia hidup dahulu. Semua ni menjadikan motivasi dalam kehidupan kita. Dia panggil 4. Yang kelima, pada diri kitanya, kita kena kekalkan istiqamah. Dia panggil watinu anfusakum. Watinu anfusakum ni maknanya kita ni jangan goyang. Orang Kelantan panggil jangan gogek. Jangan gogek dia panggil. Jangan gogek ni maknanya jangan kita ni macam gigi kita ni bergoyang. Jangan gigi kita ni bergoyang. Agama kita ni pun begitu juga. Jangan kita teragak-agak dengan Islam. Islam ni boleh ke tak boleh? Saya nak ambil liberal lah, lebih baik kata semua. Kita rasa demikian. Saya mutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati itu kamu betul-betul Islam. Kenapa ayat ni boleh keluar Allah sebut demikian? Kerana ramai orang kita dia mati dalam keadaan dia tidak istiqamah. Allah. Satu kita ni bila kita dalam Ramadan berlatih yang Dr. Taha cerita pada kita sebentar tadi, buat jadual misal contoh. Jadualkan kembali diri kita ni. Betul lah tu, cantik tu dia panggil. Daripada jadual tu kita boleh tengok kita ni istiqamah ke tak istiqamah. Siapa yang nak bermotivasi dalam hidup dia, dia kena menjadi orang yang ada pendirian. Dia tak boleh jadi hidup dalam keadaan yang muzabzabina baina dzalik. Dia sekejap sana, sekejap ke sini. Tak boleh. Orang ni tak ada motivasi dalam hidup. Bahasa mudah, orang lompat parti. Dia panggil demikian. yang suka melompat. Maknanya hidup dalam keadaan ni, orang tak ada motivasi diri. Dalam hidup dia demikian. Kerana apa dia? Kerana dia tak boleh nak kita ni, rumah besar, kereta mewah, segala benda ada, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada faedah langsung hidup. Tak ada manfaat langsung hidup yang jadi demikian. Kereta mewah, kemudian anak-anak ramai, cerdik-cerdik semua, masuk universiti semua. Kemudian pangkat kita besar, harta kita banyak, mati masuk kubur, masuk neraka terus. Kubur tu
kubur neraka terus. Tak ada manfaat langsung hidup demikian. Lalu memotivasikan diri kita ni untuk kita dapat mengekali Ramadan terbaik pada kita ialah kita istiqamah dengan apa yang telah Allah kurniakan pada kita ni. Dalam masa yang sama, syukur sepanjang masa. Syukur je. Nikmat yang Allah bagi pada kita ni, alhamdulillah, alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah pada diri kita ni. Kekalkan istiqamah dan kesyukuran pada diri kita. Dalam hidup kita ni, nak syukur ni, alhamdulillah ya ala kulli hal. Bila kita boleh bersyukur, manusia yang sentiasa bermotivasi dalam hidup. Ramadan ini, dia akan menjadi terbaik dalam hidup kita. Syukur je. Allah jadikan PKP syukur. Alhamdulillah. Allah jadikan PKPB pula misal contohnya. Pun syukur juga. Alhamdulillah. Kita dibenarkan balik kampung. Alhamdulillah. Tak dibenarkan balik kampung pun alhamdulillah. Kita diberi peluang untuk pergi ke masjid pun alhamdulillah, tak diberi peluang untuk ke masjid pun alhamdulillah. Sehingga kan malaikat Rasulullah kata ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair dzalika illa al mu'min. Tak akan terjadi demikian kecuali mesti dia seorang mukmin. Alhamdulillah Allah kurniakan pada kita ni nikmat sebegini, lalu Ramadan kita ni akan menjadi terbaik bila kita hidup istiqamah dan syukur terhadap apa yang Allah kurniakan pada kita di atas segala keadaan. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Saya kira ni di antara pusingan yang terakhir kot pada diri kita. Nampak doktor pun dah bersin banyak kali tu. Jadi masa yang sama insya-Allah kita Allah bagi peluang-peluang yang lebih indah dalam hidup kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Saya mohon maaf di atas bahasa-bahasa yang saya gunakan itu, keterlanjuran bahasa dan juga saat saya lewat sikit masuk tadi. Saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Rizki atas penerangan dan motivasi yang diberikan. Suka untuk saya quote kan. Cara yang paling pertama iaitu kekalkan membaca Al-Quran. Dan juga dalam round yang pertama pun Ustaz dia menerangkan tentang kita ni kena menjaga jarak dengan syaitan. Jadi perkara ini Allah nukilkan dalam surah Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat yang ke-36, kata Allah, wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang mengendahkan pengajaran daripada Ar-Rahman iaitu Al-Quran itu sendiri, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami datangkan kepadanya syaitan untuk menyesatkannya dan menjadi teman karib. Kalau dah teman karib ni memang tak ada jarak tak ada jarak 1 meter, social distancing dan sebagainya. Jadi lebih bahaya daripada COVID-19. Jadi vice versanya, kalau nak jaga jarak, nak jauh daripada syaitan, maka dekatkan diri dengan Al-Quran insya-Allah. Menjadi motivasi buat kita semua. Jadi insya-Allah ini round yang terakhir lah untuk forum kita pada hari ini. Dan cumanya bolehkah saya meminta Ustaz Dusuki untuk membacakan sedikit doa lah untuk mengakhiri forum kita pada hari ini. Semoga-moga kita ini akan menjadi sebaik-baiknya doktor yang tolong baca doa. Saya aminkan. Amin. Ustaz lagi afdal, Ustaz lagi afdal Ustaz. Ana dengan bosan ini Ustaz. Allah doktor lebih baik. Yang saya tahu bukan saya lah yang paling afdal di sini. Jadi Ustaz atau doktor lah pilih. Dari segi umur dan seniority, saya dengan penuh rendah hati saya meminta Ustaz Dusuki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah.
إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا البلاء والوباء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. آمين آمين يا رب تقبل العالمين. يا إنه Jazakallah khairan kathir kepada Ustaz Ahmad Dasuki. And then saya di sini mohon 10 jari memohon ribuan kemaafan andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang saya mengacarkan majlis ini lah. Jadi insyaAllah terima kasih kepada Ustaz Ahmad Dasuki dan juga Dr. Taha kerana sudi untuk melibatkan diri bersama kami, meluangkan sedikit masa untuk forum ini. Jadi kepada semua viewers, jangan keluar lagi, kita Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba